Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari semua. Okey, jadi sekarang kita sedang live lah. Saya sedang live di Facebook tirjanah.my dan juga satu lagi kita tengah live di TikTok tirjanah.my. Dua tempat lah, dua platform yang saya tengah live sekarang ni. Jadi bolehlah kalau rasa macam tak clear, rasa macam tak jelas suara saya, boleh bagi tahu dekat ruangan komen supaya saya boleh ni lah saya adjust ke ataupun boleh berpindah ke Facebook ke. Sebabnya hari ni saya nak buat sesi sharing sikit lah, sesi perkongsian. Tapi hari ni lebih kepada santai sangat-sangat, sembang santai sangat-sangat, terutama dekat TikTok lah. Sebab TikTok ni orang kata mungkin kali kedua lah saya baru menunjukkan diri di TikTok ni. Sebelum ni pernah lah tapi tak ingat bulan bila, dah lama sangat dah. Tapi hari ni saya live di TikTok dan juga Facebook tirjanah.my lah. Jadi selamat berkenalan kepada warga TikTok. Warga TikTok live lah. Dan sebabnya kita ada platform, kita banyak. Dekat Facebook ada, dekat IG ada, dekat TikTok ada, dekat Twitter ada. Kita banyak tempat boleh temui kita. Jadi kita lebih kepada nak kenal-kenal, kita nak sembang-sembang. Kalau baca tajuk lah dekat Facebook, saya ada letak tajuk 5 perkara yang saya nak kongsi ni, 5 perkara yang buat si dia terima lamaran kita. Membuat si dia tu nak terima kita sebagai pasangan dia. Ini terutama kepada lelaki lah. Tapi sebelum saya bercerita lebih panjang, itulah nak tengok jugalah dekat TikTok kan, ada tak jelas tak suara saya? Boleh komen ke kan, boleh bagi tahu, boleh dengar dengan jelas. Saya pun tak biasa lagi lah guna TikTok live ni kan. Kalau Facebook tu kerap lah live kat situ. Jadi itulah nak kenal-kenal juga warga TikTok dan juga warga Facebook kan. Jadi boleh komen tentang tajuk kita ataupun nak tanya apa-apa pun boleh. InsyaAllah saya cuba berikan jawapan sebaik mungkin lah. Kalau tak boleh saya cakap tak boleh kan. Tapi selagi saya boleh bantu, InsyaAllah saya cuba bantu. Okey, jadi saya doakan semoga yang menonton sesi live pada tengah hari ini berada dalam keadaan sihat, bahagia, ceria dan juga sentiasa bersedialah untuk lakukan perubahan untuk diri sendiri, betul tak? Berubah untuk diri sendiri menjadi lebih baik. Sebab apa? Sebab kita ni dari hari ke hari kan, hari ke hari semakin banyak usia kita, betul tak? Jadi semakin banyak usia kita, semakin dekat kita dengan orang kata kematangan yang mungkin matang sangat lah. Matang tu maksudnya ke usia yang lebih banyak, ke usia emas. Usia emas. Dan juga adakah masa sekarang ni, saya yakin dekat TikTok ke dekat Facebook kat depan saya ni mungkinlah ada yang usianya masih muda lagi. Dekat TikTok majoriti saya rasa masih muda lagi lah, mungkin 20-an kan, awal 30-an. Dekat Facebook mungkin jugalah ada yang seusia macam tu, mungkin lebih lagi. Tapi majoriti yang follow Tirjanah memang yang muda-muda lagi. Sebab apa? Sebab kita portal cari jodoh kan. Portal cari jodoh mostly memang yang muda-muda lah tengah cari jodoh. Sebabnya dulu ada orang difikir tirjanah.my ni merupakan portal untuk orang yang tak laku. Pernah dengar tak? Itu kata mentaliti dulu-dulu. Tapi sekarang ni portal cari jodoh Tirjanah ni merupakan salah satu portal untuk cari jodoh, tak kisah umur berapa pun. Selagi umur dia menepati syarat kita, 20 tahun ke atas untuk lelaki, 18 tahun ke atas untuk wanita, join lah, sertai kami dengan niat yang baik, InsyaAllah boleh dapat jodoh kan. Macam user kita kat TikTok ni, thank you Tirjanah, saya jumpa jodoh dalam apps ini, Alhamdulillah. Tahniah. Dan juga tak tahu bila kahwin tu, kalau boleh share dekat bawah tu kan. User 7804 ni nama tak adalah kan, sebab dia bagi guna nama user TikTok tu. Jadi kalau boleh share bila tarikh perkahwinan tu, dan juga bila join portal Tirjanah tu, ataupun bila bila macam mana boleh tahu tentang portal Tirjanah. Sebabnya banyaklah, kadang-kadang ada orang dia rajin tengok TikTok kan. Sebabnya video dekat TikTok ni, terutama video TikTok Tirjanah lah, kita banyak share tips-tips yang berguna. Kita suka sangat admin-admin kita minta sharekan ilmu-ilmu supaya apa? Dapat educate kita semualah. Dapat educate, dapat orang kata dapat beri ilmu yang baik. Sebabnya kita kalau boleh bukan sekadar portal cari jodoh je. Bukan sekadar cari jodoh sangat, bukan cari jodoh je, tapi kita lebih kepada nak berkongsi kepada anda semua tentang relationship, terutamanya tentang perhubungan. Sebab ini kita ni memang tak dapat lari kan tentang perhubungan. Memang tak dapat lari tentang perhubungan. Sebabnya manusia memang fitrah dia memang
ada pasangan, betul tak? Memang ada pasangan. Kahwin bulan 7 yang lepas, contoh janah tahun lepas bulan 6. Alhamdulillah kan, tahniah lah. Sekarang ni dah 2 bulan dah, lebih kurang 2 bulan macam tu berkahwinnya kan. Masih kata sweet-sweet lagi kan. Selamat pengantin baru, barakallah kan. Semoga rumah tangga yang dibina bahagia, dan juga biasalah dalam rumah tangga pasti ada garam, gula, semua ada lah kan. Jadi yang merasa yang dah berkahwin mungkin akan rasa semua tu, InsyaAllah. Jadi tahniah buat encik dan juga pasangan. Dan juga beliau kata join Tijanah tahun lepas bulan 6. Jadi buat yang belum join lagi, bolehlah pergi ke portal Tijanah untuk cari jodoh. Tapi kat dalam TikTok ni, dekat dalam Facebook, bukanlah medium terbaik lah untuk cari jodoh tu tak. Sebabnya dekat sini kita tak jumpa, kita tak tengok muka sangat. Tapi dekat portal tu boleh tengok muka, boleh chatting, tanya macam mana, berkenalan, ta'aruf. Dan juga ta'aruf ni bila dalam portal tu memang basic je, ta'aruf basic. Lepas tu rasa sesuai, rasa serasi, boleh ke peringkat yang seterusnya macam orang lain juga. Macam cari jodoh dekat luar juga, tetap kena jumpa keluarga, tetap kena alami proses, mungkin nak buat proses bertunang dan juga berkahwin macam biasalah, akad nikah semua sama je. Cuma titik pertemuan je dekat portal Tijanah.my kan. Kaedah terkini orang kata hanya di hujung jari. Susah sangat nak cari jodoh kat portal. Betul. Sebabnya dalam portal ni memang boleh tengok ramai calon terus. Berbanding kita kat luar, mungkin skop ataupun ruang lingkup kenalan kita tu kurang, betul tak? Malu-malu, kita lelaki pemalu contohnya kan. Yang perempuan pula malu juga. Malulah sebabnya perempuan biasa memang fitrah dia lah kan. Memang perasaan malu nak menegur, takkanlah dia pula nak beri approach kan. Beri approach lelaki mungkin tak proper. Tapi dalam portal insya-Allah boleh buat yang terbaik. Ramai sangat testimoni, kisah cinta yang kita share dekat portal kita tu. Boleh tengoklah dekat portal kita. Tak payah daftar pun tak apa kalau dah kahwin kan. Tak payah daftar pun tak apa. Memang tak perlu daftar lah yang dah kahwin, sebab kita hanya allow yang dah bujang single sahaja. Tapi boleh tengok. Boleh tengok portal kita, boleh tengok kisah cinta kat situ. Dekat Facebook Ikon Hamzah, kenapa susah sangat nak daftar ni? Senang je Ikon Hamzah. Senang je sebabnya kalau ada masalah terus approach kita punya admin. Boleh minta bantuan admin kita, insya-Allah. Admin kita memang hari-hari akan on WhatsApp untuk terima. Email pun bila-bila masa je, insya-Allah kita cuba sebaik mungkin. Walaupun hari Sabtu, Ahad, insya-Allah kita ada admin yang cuba berikan jawapan. Kalau Ikhwan tak dapat nak daftar dengan baik, boleh WhatsApp kita lah. WhatsApp admin kita memang aktif. Kita pada waktu bekerja terutamanya memang sangat aktif. Boleh hantar kat situ, tanya bagaimana cara nak daftar. Kita akan bagi cara dan juga boleh rujuk video. Dekat YouTube pun boleh Google cara mendaftar Tijanah.my. Dan juga kalau tengok, kalau rasa macam susah juga, PM je admin kami. Kami akan bagi step by step, step 1 sampai step 6 macam mana kita nak hantar profile tu. Okay, ya. Alright, jadi sembang-sembang santai kita hari ni. Kalau nak tanya boleh je tanya, insya-Allah. Okay, tapi saya nak petik sikit lah satu topik yang mungkin boleh korang bincangkan juga, boleh bagi pendapat kan. Topik ni macam mana nak buat si dia, pasangan kita lah, terutamanya lelaki, macam mana nak buat si dia yang perempuan ni terima lamaran, terima untuk berkahwin dengan kita. Cuba fikirkan ataupun dah pernah alami. Macam cik yang dah kahwin ni, saya tak sure nama apa. Jadi kalau dah alami benda macam ni kan, cuba komen apa yang kita buat sebagai lelaki terutamanya kan. Apa yang kita buat untuk pastikan orang yang kita nak, orang kita suka tu terima kita. Gitu kan. Macam mana kita nak buat kan. Waalaikumsalam Safwan kan. Jadi yang pertama lah, apabila kita suka kat seseorang. Saya bukan apa, sebab saya pun adalah pengalaman sikit, dah kahwin dalam lebih kurang 8 tahun. So adalah pengalaman tu kan. So yang depan saya ni mungkin banyak lagi pengalaman, mungkin banyak lagi cerita-cerita yang boleh dikongsikan. Jadi saya sangat sukalah untuk mendengar cerita daripada korang juga. Sebab kita lebih kepada kat sini, lebih kepada nak sharing lah, bukan bagi ceramah. Sebab saya bukan penceramah, tapi saya suka berkongsi lah. Okay, jadi yang pertama sekali, bila kita suka kat seseorang tu, cuba tunjukkan kesungguhan untuk berkahwin dengan dia. Kita tunjukkan kesungguhan. Nampak tak orang yang bersungguh dengan orang yang tak bersungguh nak ke seseorang? Memang nampak lah, betul tak? Yang perempuan tu mungkin boleh nilai sendiri. Yang kita ni kalau ada orang perempuan kita suka, kita nak approach, dia pun terima kita. Tapi kita tengok macam mana kesungguhan masing-masing untuk menjadikan hubungan tu satu
ke arah perkahwinan. Jadi benda tu memang kita kena tengok jelas-jelas, kita tengok kaji-kaji sendiri perhatikan kesungguhan pasangan kita untuk kita berkahwin. Tapi dalam skop hari ni, yang lelaki tu melamar perempuan kan, kita melamar perempuan, yang perempuan ni mesti dia nak tengok kesungguhan lelaki tu. Sebabnya perempuan ni nak tengok kan, yang wanita ni nak tengok lelaki ni sekadar bercakap je ataupun memang bersungguh-sungguh nakkan dia. Adakah dia macam approach tu, dia bagi tahu jelas-jelas dia suka kat kita, dia tunjukkan ke tidak kesungguhan dia. Kalau dia kata dia nak kahwin dengan kita, bila tarikhnya, tanya terus bila tarikhnya. Ataupun tak dapat tarikh, nak dapat tarikh memang ambil masa, betul tak? Ataupun tanya kepada dia, bila target berkahwin tu, setahun lagi ke, 6 bulan lagi ke, ataupun dia boleh ceritalah perancangan masa depan, nak berkahwin, nak stay kat mana. Tu menampakkan dia bersungguh-sungguh untuk berkahwin dengan kita. Jadi penting tau. Sebabnya orang kata masa ta'aruf sebelum berkahwin ni memang orang kata gila-gila kena ta'aruf betul-betul lah. Walaupun ta'aruf sebelum berkahwin ni orang kata tak berapa bukan tak berkesan, dia tak berapa nak jelas. Sebabnya berta'aruf yang sebenar adalah apabila kita dah kahwin nanti, dah duduk serumah, baru kita ta'aruf dengan dia sehabis baik. Kita tengok macam mana diri dia sebenar. Yang sekarang ni boleh hidden lagi, boleh hide lagi, boleh sorok-sorok lagi perangai kita, boleh simpan lagi kita punya perangai. Jadi bila dah kahwin, dah duduk serumah, dah duduk sebilik, dah tidur sekatil, dah duduk tidur sebantal, dah kongsi tandas, dah kongsi dapur, kongsi TV, kongsi ruang tamu, kongsi kereta, masa tu ta'aruf sebenar baru berlaku. Memang perkahwinan ni satu proses ta'aruf yang berpanjangan, bukan sebelum berkahwin sahaja. Ada persoalan dekat TikTok kan, ditanya ada fees ke untuk join. Untuk daftar tu, untuk daftar sampailah hantar profil, sampailah Cik Rozi boleh tengok semua calon-calon lelaki. Kalau yang perempuan boleh tengok lelaki saja, yang lelaki boleh tengok yang perempuan saja. So bila daftar kat situ kan, bila daftar kat situ, dah hantar profil, admin kita dah luluskan, sebab ikut kita punya term and condition. So dah boleh dah, dah boleh dah untuk tengok semua calon-calon yang ada. Tapi andai kata kita rasa selesa, kita berkenan, kita nak chatting dengan orang, kita nak berkenal dengan dia lebih lanjut lagi, boleh naik taraf kepada ahli premium kan. Bila tarik taraf ahli premium tu, dia boleh chatting dengan seberapa banyak dia nak lah. Masa tu kita kena luaskan ruang lingkup perkenalan kita. Kita kena cari siapa yang sesuai dengan kriteria kita. Kat situ boleh tapis lah. Nak orang Johor sahaja contohnya, saya orang Kelantan, saya nak orang Kelantan saja contoh, kan? Saya stay dekat Selangor dan saya rasa memang saya akan settle down dekat sini lah. Memang akan stay kat sini sampai bila-bila, Selangor. So boleh tapis nak orang yang bekerja dekat Selangor ataupun penduduk Selangor. Lepas tu boleh tapis apa lagi? Boleh tapis status dia, nak yang dah pernah berkahwin. Yang duda contohnya nak yang janda saja, tak nak dah yang anak dara ni, tak nak dah, nak yang janda saja, boleh tapis. Ataupun yang bujang, nak yang bujang juga pasangan ni, boleh tapis. Umur, range umur berapa, boleh tapis. Apa lagi? Negeri menetap, negeri asal, boleh tapis. InsyaAllah. Itu antara kemudahan yang boleh kita dapati dalam portal Tijana.my ni. Waalaikumsalam Nik Fazrin. Nik Fazrin nak jodoh seorang, boleh ambil lah kan. Ambil lah. Jadi kalau nak dapatkan pasangan, nak cari jodoh, pergi dekat portal www.tiljana.my. Kat situ boleh cari calon. Ramai boleh tengok kan, calon seluruh Malaysia, insyaAllah. Jadi welcome kepada followers dekat TikTok Tiljana. Alhamdulillah. Terima kasih sebab saya tak biasa sangat tahu dekat TikTok ni, dekat TikTok Tiljana ni. So kalau ada orang kata bagi hadiah, bagi tu semua, memang saya belum arif lagi lah tentang tu. Ya. Jadi di Facebook pun sama. Assalamualaikum yang baru join. Untuk topik hari ni sembang-sembang saja, tapi saya bawakan tentang 5 perkara ataupun 5 sebab seseorang tu bersedia untuk setuju berkahwin dengan kita. Kenapa dia nak kahwin dengan kita? Kan? Tadi first point baru kan. Ni sekarang pukul berapa dah? Dah dekat sejam dah kan. Sejam, dekat setengah jam dah saya live. Yang pertama tadi, tunjukkan kesungguhan. Yang kedua, tidak mendesak. Adakah orang suka didesak? Mostly memang tak ada. Kita tak suka didesak, tak kisahlah lelaki ke perempuan. Mak ayah desak pun kita tak suka. Apa lagi?
nak pula pasangan kita yang belum sah jadi suami isteri desak, oi sakit hati weh, desak itu kan, desak ini memang kita tak suka, kita tak berkenan. Jadi bila kita melamar seseorang, kalau kita rasa macam dia ni terlalu mendesak, kalau kita mendesak dia, mungkin dia tak dapat buat keputusan dengan matang dan juga rasional. Jadi apabila kita melamar seseorang, kita nakkan dia, kita nyatakan hasrat kita dan juga bagi dia tempoh. Bagi dia tempoh masa mungkin 15 hari, 2 minggu kan contohnya kan, 2 minggu ataupun sebulan untuk dia istikharah ke, untuk dia apa lagi, untuk dia kata buat keputusan dengan bijak. Dia fikir panjang dulu. Bukan orang kata keputusan untuk berkahwin dengan seorang ni bukan semudah ABC, betul tak? Dia memang sebab ni orang kata satu keputusan besar. Berkahwin ni satu keputusan besar. Sebab kita nak bina rumah tangga dengan orang yang kita mungkin tak kenal langsung kan, ataupun mungkin baru kenal beberapa bulan, bertahun pun tak cukup sebenarnya, tak harus. Sebabnya sebelum ni kenal kat luar je, kenal luaran saja. Tapi bila dah kahwin nanti baru kita tahu dengan siapa kita berkahwin kan. Jadi memang penting untuk buat tapisan sebaik mungkin, pilih kriteria yang betul, dan juga kalau dilamar ambil masa untuk kenal dia dan juga keluarga dia. Kenal dia dengan sehabis baik. Jangan kita buat keputusan tanpa rasional lah. Jadi bila kita dapat tempoh yang matang, tempoh yang mencukupi, kita dapat buat keputusan dengan baik. Kita tenang, kita relax, kita serah pada Tuhan, kita berdoa, kita istikharah, masa tu kita dapat buat keputusan dengan baik. Tapi andai kata waktu untuk terima keputusan daripada si dia tu kan, tiba-tiba dia cakap, baiklah saya setuju untuk berkahwin dengan awak. Oh alhamdulillah, bahagia hidup, rasa macam ada kehidupan baru, betul tak? Rasa macam seronok sangat. Tapi andai kata si dia menolak, dia kata maaf. Kalau ayat klise kata apa? Maaf, awak terlalu baik untuk saya. Oh kecewanya, betul tak? Ataupun dia terus menyepi diri, terus lagi sakit lah. Terus ghosting, terus hilang macam tu lagi sakit kan. Tapi inilah yang dinamakan kehidupan, betul tak? Memang benda tu realitinya berlaku. Jadi kita kena matang lah, dan juga kita kena berlapang dada. Kan? Alright, jadi yang seterusnya, yang tadi yang kedua, tidak mendesak, berikan masa kepada pasangan. Yang ketiga, ni memang betul. Ni antara apa yang berlaku dalam Potati Jannah. Bila diorang berkenal-kenal kan, nak tunjuk serius ke tidak, jumpa kedua ibu bapa. Bila dah bawa jumpa keluarga, dia lebih nampak macam serius lah. Serius untuk berkenalan, serius untuk menjalin hubungan yang lebih, kata lebih matang ke arah perkahwinan. Bila jumpa keluarga lah, jumpa mak ayah, dah perkenalkan, jemput datang masa raya ni, biasalah kan, biasalah jemput masa puasa ke kan, buka puasa sama-sama kat rumah mak kan. Jadi benda tu antara tanda-tanda si dia ni memang serius untuk berkahwin dengan anda. Jadi ambil peluang kalau berkenalan dengan seseorang, kalau dah berkenalan, kita pun dah rasa macam okey, dah ngam sangat-sangat, cubalah untuk bawa kepada keluarga. Itu antara tiket ataupun orang kata perkara penting lah, untuk menunjukkan dia serius, kita pun serius untuk berkahwin kan. Okey, yang seterusnya, bijak dalam urus wang. Ni memang nak kahwin memang perlukan duit, betul tak? Duit bukan segala-galanya, tapi nak buat apa-apa, hampir semuanya sekarang ni menggunakan duit, memerlukan duit. Tak perlu jadi kaya raya. Ada orang kata bila kaya baru bahagia. No kan? Bila kaya duit baru bahagia. Kalau kita tengok berapa ramai orang kaya berpisah, bercerai, tak bahagia, betul tak? Jadi jangan pula kita kata tak ada duit pun boleh bahagia. Tak boleh juga kan? Sebabnya bila tak ada duit, kita tak dapat nak teruskan kehidupan. Nak bagi nafkah pun tak boleh, kita nak sara hidup keluarga tak boleh, nak orang kata bagi apa ni, kebahagiaan kepada pasangan tak boleh, ada anak-anak, semuanya melibatkan kos. Tak boleh macam tu. Tetap kena ada duit, bermakna kita tetap perlu bekerja, dan juga itu bergantung kepada pasangan masing-masing lah, untuk berbincang macam mana pengurusan wang. Tapi semuanya bab nafkah ni memang tetap jatuh kepada suami. Sekaya mana pun isteri dia, kerja hebat macam mana pun, gaji tinggi macam mana, nafkah tetap jatuh kepada suami. Suami tetap kena jaga dia punya pemberian nafkah setiap bulan kan. Banyaklah kalau cerita tentang ni, memang panjang kan. Dan juga last sekali, tunjukkan kematangan ataupun kita ni bersedia betul-betul nak pikul tanggungjawab. Dari sekarang lah, sebabnya kita akan menilai, betul tak? Kita akan menilai macam mana pasangan kita tu. Contoh macam mana dia berbuat baik dengan ibu dia, dengan adik-beradik dia. Macam itulah yang kita nampak mungkin dia akan buat pada diri kita. Kalau dengan ibu dia, dengan ayah dia, dengan adik-beradik, dengan keluarga dia pun dia macam tak berapa nak jaga, tak berapa nak cara pasal
keluarga, mungkin benda tu akan berlaku pada diri kita juga yang bakal jadi keluarga dia. Jadi itu semua kita kena tunjukkan dengan baik kepada pasangan kita, insya-Allah kan. Okey, jadi itulah 5 perkara yang saya kongsikan hari ini tentang bagaimana nak buat seseorang tu terima lamaran kita. Jadi betul lah, kalau nak tengok ulangan tips tu boleh pergi kat Facebook Tijana Omai. Kat TikTok saya tak sure lagi lah kan. Okey, jadi yang penting boleh tengok dekat Facebook Tijana Omai. Dan juga kalau ada apa-apa nak tanya lagi, boleh. Kita sebenarnya sama-sama santai, tapi sambil-sambil menunggu ada orang nak bertanya ke, saya ceritalah tentang tu sikit kan. Okey, jadi sekarang ni dah pukul 1. Cuma nak bagi tahulah. Nak bagi tahu ni memang maklumat ni penting sangat-sangat untuk korang semua kan, yang di depan saya ni. Sebabnya hari Sabtu ni kami ada anjurkanlah, Tijana Omai ada anjurkan seminar sebelum aku bernikah. Sebelum aku bernikah yang akan dibuat pada hari Sabtu ni. Kita ada jemput 3 orang panel yang sangat-sangat bagus apabila bercakap tentang relationship lah. Pentinglah untuk anda semua, terutama yang bakal berkahwin tak lama lagi ataupun yang dalam proses mencari jodoh. Ini semua penting untuk anda semualah. Topik-topik dibincang pun sangat-sangat bagus. Dan juga ini specialnya sebab apa? Sebab kita bagi secara percuma saja. Boleh join dekat Zoom Tijana, Zoom kami. Tapi nak dapatkan link Zoom ni kena pergi dekat Telegram Tijana Portal Jodoh. Anda pergi sekarang, kejap lagi jangan sekarang. Pergi dekat Tijana Portal Jodoh. Kemudian join kat situ kita akan bagi link lah. Dan juga biasanya adalah macam-macam lah, sebabnya kita banyak slot kan. Selalu kita buat sharing dekat Zoom. So pergi dekat Telegram tu anda akan dapat macam-macam info lah. Jadi sangat bagus lah. Dan juga selain itu juga kita akan buat di live Facebook dan juga live di TikTok ni sendiri untuk hari Sabtu tu nanti. Jadi stay tune, pastikan buka TikTok Tijana ataupun tengok buka TikTok tu nampak tengah live kat Facebook pun sama, boleh join lah. Boleh tanya soalan kepada kita punya prof dan juga kita ada jemput Cik Fatin lah. Cik Fatin ni dari Zion FM. Jadi boleh follow kita, boleh tengok kat situ, dapatkan ilmu. Sebabnya ilmu ni sangat-sangat berguna lah, terutama kepada mereka yang bakal berkahwin tak lama lagi, insya-Allah ya. Okey, Waalaikumsalam Muhammad Firdaus. Ayu dah tanya ke mana? Apa tu? Muhammad Firdaus, Ayu dah tanya ke mana tu? Okey, baik. Alright, jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton sesi live di TikTok dan juga Facebook Tijana. Saya harap sedikit lah, tak banyak pun tak apa kan. Tak dapat banyak pun tak apa. Yang penting dapat sesuatu dari penyampaian saya pada hari ni lah. Jadi kalau ada apa-apa nak share, boleh share. Dan juga boleh lah kalau ada apa-apa nak tanya tentang portal, tak sempat tanya kat sini, boleh dekat WhatsApp kita lah. WhatsApp boleh tanya, PM je kat Facebook kita ke. InsyaAllah kita akan cuba jawab kat situ lah. Alright, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi doa saya semoga yang menonton sesi live ni sentiasa berusaha untuk lakukan perubahan pada diri lah. Sebab kita terutama yang bakal berkahwin, dia akan, orang kata, akan berubah kehidupan dia kan. Mungkin sebelum ni selesa dengan dunia bujang, selesa sangat dengan dunia bujang. Sebabnya tak kisah balik pukul berapa, kerja pun nak OT pun tak apa, nak kerja gila-gila pun tak apa, betul tak? Masa bujang kan, nak lepak dengan kawan-kawan, nak main game kat rumah, nak apa lagi, nak tengok itu, nak tengok ni, cerita tu cerita ni kan. Kata memang macam bebas lah, tak terikat kan. Tak perlu jaga hati dan juga emosi orang lain. Tapi bila dah kahwin nanti, kita dah ada seseorang untuk kita jaga, betul tak? Emosi dia kita perlu jaga. Apa lagi, hubungan tu kita kena jaga. Jadi berubah, berbeza lah. Jadi penting untuk kita sentiasa bersedia, lakukan persediaan untuk berkahwin dengan sebaik mungkin, supaya nanti tak terkejut sangat kan, yang bujang-bujang kan. InsyaAllah ya. Alright, jadi rasanya itu sahaja untuk hari ini. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, jadi insyaAllah kalau nak dengar lagi perkongsian seperti ini, bolehlah follow kita punya TikTok dan juga Facebook Tijana. Warga Facebook, kalau ada TikTok, boleh follow kita punya TikTok lah. TikTok kita pun sama juga, namanya Tijana.my. Warga TikTok boleh juga follow dekat Facebook Tijana.my. Kadang-kadang kita ada post macam-macam jugalah info dekat Facebook Tijana.my, insyaAllah ya. Okey, baik. Kalau dah tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi nanti
jaga kesihatan baik-baik. Doakan juga saya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Dapat lagi berjumpa dengan anda semua dekat Facebook dan juga dekat ruangan TikTok ni lah kan. Dan juga sekejap lagi dah nak masuk azan Zuhur. Selamat menunaikan solat Zuhur, dan juga selamat menjamu selera di tempat sendirilah. Kalau yang bekerja mungkin di kedai makan, di restoran dan sebagainya. Tapi yang di rumah, selamat menjamu selera di rumah, insya-Allah. Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih kerana sudi bersama saya dari awal sampai akhir sesi perkongsian pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri baik.